Dia adalah Allah yang mulia, tapi dia mau menjadi hina. Untuk apa? Untuk kita, untuk melayani kita. 耶稣基督他是荣耀的上帝，为什么要到世界呢？为的是要服侍你我。 Dia adalah Allah yang maha kaya, tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi miskin. Untuk apa? Untuk melayani kita, demi kita. 他是丰富的主，来到世界成为贫穷，为什么呢？为的是要拯救你和我。 Dia adalah Allah yang tidak terbatas, tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi terbatas demi kita, demi melayani kita. 耶稣基督他是无限的神，来到世界成为一个有限的人。 Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang maha. Tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi Immanuel, tinggal di antara kita. Untuk apa? Untuk melayani kita, demi kita. 耶稣基督远超过一切，来到世界降世为人，成为一个有限的人，为的是要拯救你和我。 Baik, sebelum sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. 还没有听到以前，让我们同心祷告。 Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. 天父上帝，我们为主今天能够阅读神的话，听到而感恩。 Berbicaralah kepada kami, baik kepada kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya maupun kami yang mendengarnya. 求你对我们说话，包括对你的仆人讲道的、翻译的说话。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. 我们祷告奉耶稣基督的救主的名，阿门。 Amin. Ya, baik, shalom, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 各位平安， Senang hari ini bisa bersama-sama dengan kita sekalian secara khusus, bisa berbagi firman Tuhan bagi kita pada hari ini. 很高兴今天能够分享神的话。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita 我们来翻开圣经， dari Lukas pasal 1. 新约路加福音第一章， Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. 路加第一章26节到38节。 Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia, lalu disusul oleh Musaneti. Demikian seterusnya. Nanti ayat ke-38 kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来念。 Mulai dari saya ayat 26, begini kata firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 到了第6个月，天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。 Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。这童女的名字叫玛利亚。 Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在的。” Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 玛利亚应这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思？ Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 天使对她说：“玛利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. 你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。 Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 他要伟大，称为至高者的儿子，主上帝的灵要把他主大卫的位给他。 Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。 Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami. 玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？” Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应聘你，因此所要生的圣子必称为上帝的儿子。” Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕6个月了。 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 因为出于上帝的话，没有一句不带能力。 Sama-sama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kurang lebih 2 minggu lagi kita sama-sama akan merayakan Natal. 再过2个礼拜，我们就庆祝圣诞节。 Natal adalah kisah Allah di dalam Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. 圣诞节是什么呢？圣诞节是上帝降世为人，来到世界拯救我们。 Natal adalah kisah Yesus Kristus, anak Allah, firman Allah yang kekal yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan rela mengambil rupa seorang hamba untuk keselamatan kita. 圣诞节就是上帝的儿子耶稣基督降世为人，取了人的形象来拯救世人。 Natal adalah kisah tentang Allah. 圣诞节是关乎上帝的事迹。 Natal adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang besar bagi dunia yang berdosa di dalam dan melalui Yesus Kristus. 圣诞节就是上帝对世界上犯罪的人在创世以前所立的一个拯救的计划。 Namun demikian, untuk menggenapkan rencana keselamatan Allah yang besar itu, 为了成就这个伟大的计划， di dalam peristiwa Natal Allah berkenan memanggil dan melibatkan orang-orang tertentu untuk berbagian di dalam penggenapan rencana keselamatannya bagi dunia. 在上帝伟大的计划里面，上帝愿意一些人参与这个伟大的圣工。 Nah, salah satu dari sekian banyak orang itu adalah Maria. 上帝所要用的人，其中之一就是玛利亚。 Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang kita baca pada hari ini. 刚才我们所念的经文告诉我们， Ketika malaikat Allah datang menjumpai Maria dan menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah terhadap dirinya, 当天使来见玛利亚，向她问安，并且告诉她神在她身上旨意的时候， bahwa Allah akan memakai dia menjadi ibu dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. 天使告诉她，上帝要使用玛利亚作为耶稣基督降世的母亲。 Alkitab menunjukkan kepada kita Maria merespon hal itu dengan baik. 圣经给我们看见玛利亚给予很好的回应。 Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 yang sudah kita baca tadi, 在路加福音第1章第38节， Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti yang engkau katakan itu. 玛利亚回应神的天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。” Saudara, Maria bukan saja tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang pelayan Tuhan. 玛利亚知道她在神的面前的地位，她是一个使女。 Tetapi pernyataan ini juga menunjukkan penyerahan diri Maria yang mau memberi dirinya sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. 她说她是使女，表明说她愿意让她的生命给神使用。 Inilah respon Maria terhadap rencana Allah. Maria mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan. 这就是玛利亚，她愿意在神的伟大的计划里面有一份，她可以来侍奉。
Inilah respon Maria terhadap Natal. Maria mau memberi diri untuk melayani Tuhan. 这是玛利亚在圣诞节的时候，她愿意把自己的生命献上给主。 Nah, ini tema yang akan sama-sama kita renungkan bersama-sama pada hari ini. 这就是我们今天所要一同思想的信息。 Memberi diri melayani Tuhan. 把自己献上来侍奉。 Ini merupakan sebuah refleksi atas respon Maria terhadap Natal. 玛利亚的所做的就是她对圣诞节的一个回应。 Nah, pertanyaannya apa artinya memberi diri atau memberi hidup untuk melayani Tuhan? 什么叫做把生命献给主来侍奉呢？ Dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang sudah kita baca pada hari ini, kita akan melihat setidaknya ada 3 jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan. 从刚才我们所念的经文，至少我们看见有3个答案。 Yang pertama, 第一， memberi diri melayani Tuhan berarti berani membayar harga bagi Tuhan. 献上生命来侍奉主，表示愿意肯付上代价， Berani membayar harga bagi Tuhan. 肯为主奉献，献上代价。 Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 26 sampai ayat 27, lalu ayat 31. 26、27、31节给我们看见这个答案。 Nah, saya bacakan bagi kita sekali lagi. Alkitab berkata dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 到了第6个月，天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去。这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。 Nah, lalu ayat 31 dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. 31节，天使说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。” Nah, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita pada satu ketika malaikat Allah datang menjumpai Maria, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah terhadap dirinya. 我们看见这个天使来到玛利亚面前，把上帝在玛利亚身上的旨意告诉她。 Dan Alkitab dengan jelas, dengan terang memberitahukan kepada kita status Maria ketika itu adalah seorang perawan. 圣经很清楚的记载，那个时候玛利亚的身份，她是一个处女。 Dan status hubungannya dengan Yusuf adalah bertunangan, belum hidup sebagai suami istri. 她与约瑟的关系还没有结婚，是未婚的夫妻。 Tetapi di dalam ayatnya yang ke-31, Maria divonis akan mengandung seorang anak laki-laki. 但是31节给我们看见玛利亚这个童女将要怀孕生儿子。 Nah, saudara, hal ini bukan saja mengganggu pikiran sehat kita. 那么这件事呢，应该是会搅扰我们的健康的思想。 Bagaimana mungkin seorang perawan yang statusnya masih bertunangan, belum menikah, kini dia divonis akan mengandung seorang anak laki-laki? 一个处女怎么能够怀孕生儿子呢？ Ini tentu satu hal yang sangat berat bagi Maria. 对玛利亚来说是一个很沉重的事。 Ini adalah sesuatu yang mengandung konsekuensi dan sangat beresiko bagi Maria. 这个事情呢，能够带给她一个很严重的后果。 Nah, atas perkara ini Maria diperhadapkan dengan beberapa risiko yang harus dia tanggung di dalam dirinya. 玛利亚如果接受呢，她要面临一些的后果。 Nah, yang pertama, Maria terancam kehilangan masa depannya. 第一呢，玛利亚将要失去她的前途。 Maria terancam kehilangan masa depannya, apakah itu cita-cita maupun cintanya. 她的理想将要消逝。 Nah, saya percaya sebagai seorang gadis remaja, Maria juga pasti punya satu impian, punya satu cita-cita yang tinggi, layaknya seperti gadis-gadis remaja yang lainnya. 一般来说，年轻的女子总是有她美丽的幻想。
Mungkin dari kecil Maria sudah membayangkan, sudah berangan-angan, sudah bercita-cita. 她小时候，玛利亚像别的女孩子一样，可能有很多的梦想。 Setelah dia menyelesaikan sekolah pendidikan dasar, lalu dia masuk SMP, selesai SMP, lalu dia akan melanjutkan mungkin di universitas terbaik yang ada di daerahnya. Sesudah itu dia akan bekerja dan sesudah mapan dia baru akan menikah. 先进的女孩子就思想怎么样呢？从小学毕业进到初中、高中，上大学毕业之后呢，她才论婚嫁。 Mungkin saja dan itu sesuatu yang normal. 这是一个很正常的思想。 Mungkin Maria punya cita-cita, angan-angan yang tinggi seperti itu. 玛利亚很可能有这么崇高的理想。 Tapi di tengah-tengah angan-angan cita-citanya yang begitu tinggi, tiba-tiba Maria divonis bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. 但是在她思想的时候，突然间她听到一个宣布，她要怀孕生儿子。 Saudara, mari kita membayangkan, memposisikan diri kita di posisi Maria. 想一想，假如你是玛利亚， Betapa terkejutnya Maria ketika dia mendapatkan dirinya seorang perawat harus mengandung seorang anak laki-laki. 听见这样的一个宣布是何等的震惊，何等的惊慌。 Dan ketika Maria masuk di dalam rencana Allah, di dalam rencana Tuhan, dia mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan, berarti dia terancam kehilangan cita-cita masa depan. 意思就是说，如果玛利亚愿意在神的救赎大功里面参与一份的话呢，她将要失去她的前途。 Mungkin di tengah-tengah cita-cita angan-angan yang begitu tinggi itu Maria divonis akan mengandung. Saya ingin membayangkan Maria seperti menabrak satu tembok yang tebal, seperti kilat yang menyambar di siang hari. Maria begitu syok mendengar hal itu. 听见天使的宣布呢，她很震惊，好像碰了一个很厚的墙壁一样。 Tapi Maria tetap menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. 然而，她在神的面前顺服。 Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. 她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我的身上。” Maria berani mengambil risiko memberi dirinya untuk melayani Tuhan. 玛利亚愿意勇敢的来面对这后果，把自己的生命献给主。 Maria berani membayar harga sekalipun dia harus kehilangan masa depannya, cita-citanya. 她愿意付上代价，纵然她会失去她的理想， Untuk melayani Tuhan. 为的是要侍奉神。 Nah, Maria bukan saja terancam kehilangan cita-citanya, 玛利亚不单是受威胁要失去她的理想， tapi juga Maria terancam kehilangan cintanya. 她也会失去她的爱情。 Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita status hubungan Maria dengan Yusuf adalah bertunangan, belum sebagai suami istri. 玛利亚和约瑟的关系已经是订婚了。 Saudara, laki-laki yang mana waktu mendengar tunangannya dan dia tidak melakukan apa-apa terhadap tunangannya, sekarang tunangannya divonis akan mengandung seorang anak laki-laki. Laki-laki mana yang bisa mendengar hal seperti ini, yang bisa menerima keadaan seperti ini? 世界上有哪一个未婚夫愿意接纳一个已经怀孕的未婚妻呢？ Jadi ini bukan saja memberatkan Maria, tetapi juga itu menghancurkan hati Yusuf. 这个呢，不单是影响了玛利亚，也叫她的未婚夫约瑟的心破碎了。 Mungkin kita akan berpikir waktu Yusuf mengetahui hal itu, mendengar kabar ini, lalu Yusuf akan berkata kepada Maria dengan begitu manisnya, aduh Maria, nggak apa-apa, sekalipun mungkin engkau mengandung, aku tidak tahu siapa ayah di dalam kandungan, aku tetap mencintai, menerima engkau apa adanya. Maria, tenang saja, tenang. 是不是有这样的可能呢？约瑟听到了之后，他就安慰玛利亚，不要紧，你跟谁怀孕都不要紧，但是呢，我们还是一样的。 Susahnya mungkin kita pikir akan ada laki-laki yang semanis itu. 也许我们想，也有男孩子像这种情形。 Kalau kita pikir ada laki-laki seperti itu, mimpi kita ketinggian. 假如我们想约瑟是那样的人呢，我们的理想就太高了。 Yusuf juga nggak begitu. 约瑟当然不是那样。 Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 19.
在马太福音1章第19节， sebelum Yusuf tahu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. 当约瑟还不知道玛利亚所怀的胎是从神来的， Alkitab memberitahukan kita Yusuf bermaksud ingin memutuskan hubungan dengan Maria, ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. 马太福音记载，这个约瑟就想暗暗的退婚， Jadi Yusuf pun sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan itu. 约瑟也不能够接受这个事实， Nah, oleh sebab itu dia bermaksud ingin menceraikan Maria. 所以他也暗暗的把她休 Dia 了， bermaksud meninggalkan Maria. 就解除婚约。 Jadi kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa membayangkan betapa besarnya harga risiko yang harus ditanggung oleh Maria ketika dia memberi dirinya untuk melayani. 所以我们可以想象，当玛利亚把自己的生命献给主的时候，她所面临的后果是何等的严重。 Yang pertama, Maria terancam kehilangan masa depannya, 第一，她要失去她的前途， yaitu cita-cita dan cintanya sekaligus ketika dia mau mendedikasikan dirinya, memberi dirinya untuk melayani. 就是失去她的理想、成家，就是失去她的爱情。 Risiko yang harus dihadapi Maria yang kedua ketika dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan, 当玛利亚把生命献给主，要侍奉神的时候，她第二个后果是什么呢？ yang kedua, Maria akan menjadi aib bagi keluarganya. 哦，玛利亚将成为她家里面的人的丑闻。 Nah, saudara-saudara, saya percaya bukan saja di dalam kebudayaan adat istiadat orang Yahudi, jika ada seorang gadis mengandung di luar nikah adalah sesuatu yang memalukan. Saya rasa di dalam budaya kita hari ini pun, khususnya di dalam budaya Timur, itu juga hal yang sama. Itu sangat memalukan, itu adalah satu aib bagi keluarga. 因为出嫁的女子怀孕生儿子，不但在犹太的社会是一个丑闻，连在我们这里，特别是我们东方，也觉得这是一个丑闻。 Jadi ketika Maria mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengandung Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, padahal dia adalah seorang perawan, itu akan mendatangkan satu aib bagi keluarganya yang sangat besar. 所以把自己献上给神为神所使用，侍奉神，那就表示说他要带给他的家人害羞羞耻。 Nah, saudara, saya hanya coba merekonstruksi, coba membayangkan bagaimana keadaan rumah Maria di satu pagi ketika Maria bangun pagi, tiba-tiba dia merasa mual karena mengidam, lalu dia muntah-muntah di wastafel di dapurnya. 我试试看啊，用一个想象力。有一天，玛利亚早上起来的时候，突然间她觉得有一点不舒服，她要呕吐。 Nah, mungkin waktu dia sedang muntah-muntah di wastafel di dapurnya, mamanya datang menghampiri dia, "Maria, ada apa, kamu sakit nak?" 哦，当她呕吐的时候，也许妈妈就来厨房里面就问她说：“女儿啊，怎么样？ "Ada apa, apa, mama bisa bantu? Kenapa kamu masuk angin ya?" 有什么事？你收风是吗？” Lalu mamanya mungkin sambil ambil minyak kayu putih digosokin belakangnya, "Maria, kamu kenapa? Tolong ngomong sama mama, kalau kamu sakit, mama bantu kamu bawa ke bidan desa 哦， ya." 也许她的母亲就拿一点白树油抹在她身上，说：“不舒服吗？告诉妈妈，妈妈帮助你。” Maria nggak ngomong, terus muntah. 哦，玛利亚不能够说话，她一直在那边作呕。 Nah, papanya mungkin yang lagi baca koran di teras rumah dengar kok ada ribut-ribut di belakang di dapur. Papanya berinisiatif datang ke 哦， dapur. 他的爸爸在外面可能看报纸，听见我在厨房里面很热闹呢，所以他就放下报纸，就到厨房看一看。 Kemudian papanya tanya, "Ini ada apa, Ma? Ada apa, Maria?" 那么爸爸就问他的太太，问他女儿有什么事啊？ Mungkin mamanya Maria tanya, "Pak, ini nggak tahu nih Pak, anak kita dari tadi udah berapa kali muntah-muntah, udah digosokin pakai minyak kayu putih, masih muntah-muntah juga nggak tahu." 所以他妈妈就说对丈夫说，不知道我们这个女儿啊，刚才我已经给她抹了油，但是还是不断的呕吐。 Mungkin mendengar hal itu papanya kaget. 可能听了以后，他爸爸就很吃惊了。 Muntah-muntah udah berapa kali? 几次啊？呕 Mungkin 了 mamanya 几次啊？ bilang, "Nggak tahu, hari ini mungkin udah 3, 4 kali, 5 kali dia muntah-muntah." 不知道，今天早上就呕了3次5次 Nah, 了。 papanya mulai ingat, jangan-jangan ada yang nggak beres ini, jangan-jangan. 哦，他爸爸想可能有什么不对劲的吧。 Lalu papanya bilang, "Udah, saya bicara sama Maria, minggir.
saya yang ngomong sama dia. 所以爸爸就对妈妈说：“你让开，让我跟女儿说话。” Mungkin dengan nada yang mulai meninggi, kemudian papanya berbicara kepada Maria, Maria, ada apa? Tolong kamu bicara jujur sama mama. 可能爸爸的声音就很高了，就说：“你什么事？你告诉老爸， Kamu kenapa? Sakit? 你生病吗 Maria gak ngomong. ？” 玛利亚不说话， Papanya mungkin sudah mulai emosi. 可能爸爸也是上火了。 Mungkin dengan kayu bakar salah satu di tangan kanan, dia berkata, Maria, coba lihat mata papa, kamu ngomong dengan jujur, kenapa? Kamu hamil, coba ngomong sama papa. 哦，爸爸就拿了一个棍子对女儿说：“你看着爸爸的眼睛，你讲实话。” Siapa ini pelakunya? Yusuf ya? Coba kamu ngomong sama papa, kamu jangan bikin malu keluarga Maria. 你跟谁怀孕是月是吗？你告诉我，不要叫我们羞耻。 Masa Maria mau bilang sama papa, Roh Kudus payah hamilin kan? Nggak mungkin. 玛利亚会说吗？哦，这个是我从圣灵怀孕。 Saudara, ketika Maria mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, 当玛利亚把生命献给主要侍奉的时候， Maria harus menanggung satu risiko yang besar. 她要面临着很严重的后果， Harus membayar harga yang mahal. 付上巨大的代价。 Dia menjadi aib bagi keluarga. 她成为家里面人的丑闻。 Risiko yang ketiga yang harus ditanggung oleh Maria ketika dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. 第三个，当她把生命献给主侍奉的时候，面临第三个后果， Mati. 死。 Saudara, kita tahu di dalam hukum Yahudi, orang yang berzina itu harus dirajam batu sampai mati. 在犹太的社会，犯奸淫的人要处死。 Nah, sekarang Maria hamil atau mengandung sebelum dia menikah. 现在玛利亚结婚以前怀孕了， Konsekuensi logisnya, orang akan berpikir bahwa dia sudah berzina, oleh sebab itu dia hamil. 所以在一般人的想象，她一定是犯了奸淫，所以她怀孕。 Nah, oleh sebab itu dia harus dirajam batu sampai mati. 所以呢，我们应当用石头把她打死。 Saudara-saudara, sebegitu besarnya risiko yang harus dipikul, ditanggung oleh Maria. 玛利亚就要负担这个重大严重的后果。 Begitu mahal harga yang harus dibayar oleh Maria ketika dia memberi dirinya untuk masuk di dalam rencana Tuhan, memberi dirinya untuk melayani Tuhan. 当她愿意把生命献给主，在上帝创世的计划里面参与的时候，她要付上这么大的代价。 Maria terancam kehilangan masa depan. 她受威胁，失去前途， Maria menjadi aib bagi keluarga. 成为家庭的丑闻， Bahkan Maria terancam kehilangan hidupnya. 甚至于她在生命受到威胁，要死亡。 Jadi memberi hidup untuk melayani Tuhan, itu berarti hidup yang berani membayar harga bagi Tuhan. 所以把生命献给主、侍奉主，表明说勇敢的付上代价。 Saudara-saudara, Natal sebenarnya mengingatkan kita 圣诞节让我们记得， bahwa Yesus Kristus anak Allah datang ke dalam dunia. Dia berani mengambil risiko, dia berani membayar harga. 圣诞节让我们记得耶稣基督神的儿子来到世界，他也付上很大的代价。 Untuk apa? Untuk melayani kita demi keselamatan kita. 为什么他要降世为人呢？要拯救我们。 Saudara, dia adalah Allah yang mulia, tapi dia mau menjadi hina. Untuk apa? Untuk kita, untuk melayani kita. 耶稣基督他是荣耀的上帝，为什么要到世界呢？为的是要服侍你我。 Dia adalah Allah yang maha kaya, tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi miskin. Untuk apa? Untuk melayani kita, demi kita. 他是丰富的主，来到世界成为贫穷，为什么呢？为的是要拯救你和我。 Dia adalah Allah yang tidak terbatas, tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi terbatas demi kita, demi melayani kita. 耶稣基督他是无限的神，来到世界成为一个有限的人，为了 Dia 我。 adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang maha. Tapi dia mau datang ke dalam dunia menjadi Immanuel, tinggal di antara kita. Untuk apa? Untuk melayani kita, demi kita. 耶稣基督远超过一切，来到世界降世为人，成为一个有限的人，为的是要拯救你和我。 Saudara-saudara, hidup melayani Tuhan adalah hidup
yang harus berani membayar harga. 把生命献给主侍奉，是一个肯付代价的一个生命。 Nah, saudara, apakah hari ini kita berani membayar harga untuk hidup melayani Tuhan? 今天我们敢不敢、愿不愿意为主付上代价？ Saudara, ketika kita berbicara mengenai pelayanan hari ini, 今天当我们讲到侍奉的时候， banyak orang yang tidak mau terlibat di dalam pelayanan dengan dalih tidak punya waktu. 很多人今天不愿意参与侍奉，他的借口是我没有时间， Sibuk dengan pekerjaan, 我工作很忙， sibuk dengan urusan bisnis, 我是个事业忙， sibuk dengan urusan keluarga, 我家庭也很忙， sibuk dengan ABC lain. Banyak-banyak hal yang lain alasan yang 七 bisa 七八 dikemukakan. 八的事，我们说我们很忙碌， Selalu berkata tidak ada waktu, tidak ada waktu, tidak cukup waktu. 我们总是说没时间，不够时间。 Saudara, masalahnya bukan kita tidak punya waktu. 问题是说我们不是没有时间， Kenapa? Karena hanya orang yang mati yang tidak punya waktu. 为什么呢？因为只有死人，死了 Hanya orang yang mati yang tidak lagi hidup di dalam waktu. 死了的人就不在时间里面了。 Jadi masalahnya bukan kita tidak punya waktu. 问题是说，不是因为我们没有时间， Kalau kita masih hidup, artinya kita masih ada di dalam waktu dan kita punya waktu. 只要我们还活着，表明我们还是在时间里面，我们有时间。 Masalahnya kita tidak berani membayar harga untuk melayani Tuhan. 问题是说，我们不敢、不愿意付上代价。 Nah, di sisi yang lain banyak orang yang mundur dari pelayanan hanya karena takut disalah mengerti. 另外呢，有些人从侍奉当中退后了，为什么呢？因为怕被人误会， Mereka merasa sudah banyak berkorban waktu, 他们觉得我已经付上很多的 sudah 时 banyak 间， mengorbankan tenaga, 我也出了不少的力量， sudah banyak mengorbankan pikiran, 我也花了很多的思想， sudah banyak mengorbankan perasaan untuk melayani Tuhan. 我也付上了一些的感情， Tetapi mereka merasa diabaikan dan tidak dihargai. 但是呢，我竟然被忽略，好像人家没有看重。 Nah, oleh sebab itu mereka berkata, saya tidak mau lagi melayani, saya mau mundur dari pelayanan. 所以有些人因为这样呢，就不愿意再侍奉了。 Saya sudah berkorban sedemikian rupa, tapi saya disalahpahami, saya tidak dimengerti, saya tidak dihargai. Cukup, berhenti. Saya tidak mau lagi 我 melayani. 付上了很多的代价，但是我被误会，够了吧？ Saudara, bukankah hari ini banyak orang seperti ini di gereja? 今天不是有很多人这样的人在教会吗？ Atau jangan-jangan hari ini kita juga sedang mengalami hal itu di dalam hidup kita? 也许就在今天，我们也经历到这件事。 Jika iya, 假如是的话， ayo bangun, 起来 ayo 吧， bangun, 起来吧， bangun, berhenti mengasihani diri. 你停止自爱自怜。 Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan. 这就是把生命献上给主，我们应该付上的代价。 Nah, mungkin ketika kita melayani Tuhan sebagai seorang pedagang atau seorang pekerja, 当一个商人或者是个做工的人， nah mungkin banyak hal tantangan yang harus kita hadapi untuk bisa bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan integritas diri yang terpuji sampai kita bisa disalah mengerti oleh orang lain. 我们做一个职员，或者是我们做一个做生意的人，我们要侍奉主，也许也要面对许多的一些人的误会。 Saudara, kalau itu kita alami, kita harus berani bayar harga, berani menanggung risiko. 假如我们被人家误会，我们应该勇敢的面对，付代价吧。 Nah, itulah yang harus kita alami ketika kita mau sungguh-sungguh memberi diri kita, melayani Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. 这是一个真正愿意侍奉主的人，在侍奉当中，在我们的事业当中，我们应该付的代价。 Nah, mungkin sebagai seorang istri atau orang tua atau ibu mertua yang melayani Tuhan di dalam keluarga, 作为一个妻子，或者是一个母亲，或者是一个家婆， kita juga harus berani bayar harga. 我们也应该勇敢的付上代价。
Kita harus berani bayar harga dengan menjadi seorang istri yang baik. 付上代价做一个好的妻子， Istri yang penuh kasih dan hormat kepada suami. 蛮有爱心的尊重丈夫的妻子。 Walaupun mungkin banyak hal yang membuat hati kita terluka. 也许有一些事已经伤害了我们的心， Tapi itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi seorang istri yang melayani Tuhan di dalam keluarga kita. 我们为了主的缘故，我们应该好好的做一个好的妻子。 Kita juga harus berani belajar membayar harga sebagai orang tua, dengan menjadi orang tua yang baik dan mengasihi anak-anak kita. 做一个父母，我们应该为主的缘故，成为孩子好的父母。 Walaupun mungkin juga banyak hal yang membuat hati kita marah, hati kita kecewa terhadap anak-anak kita. 也许我们的孩子也令我们生气，令我们失望。 Nah demikian juga mungkin kita sebagai seorang mama mertua. 也许我们做一个婆婆， Kita harus berani membayar harga dengan menjadi seorang mertua yang ramah dan penuh kasih bagi anak-anak mantu kita. 我们也应该用主的爱来爱我们的媳妇，爱我们的子女。 Walaupun mungkin banyak hal yang mereka lakukan yang sudah menyakiti hati kita, yang membuat kita terluka, yang membuat kita hancur, kecewa. 也许我们的子女、我们的媳妇做一些叫我们伤痛的事， Dan saudara-saudara, hidup melayani Tuhan menuntut keberanian untuk membayar harga. 献上生命侍奉神是需要付上代价。 Kalau kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan, mau tidak mau kita dituntut untuk berani bayar harga bagi Tuhan. 一个愿意献上生命侍奉主的人，我们必须走这条路。 Nah karena itu saya suka satu perkataan yang pernah dikatakan oleh almarhum Billy Graham. 戈培里曾经说过一句我喜欢的话， Billy Graham pernah berkata, receive Jesus cost nothing. 戈培里说：“你接受耶稣基督，你不必付上什么代价， Follow Jesus cost something. 但是你要跟随耶稣，你要付上一切的代 Serve 价。 Jesus cost everything. 那么我们服侍耶稣基督的，我们可能就会失去一切了。 Jadi Billy Graham mengatakan kita menerima Yesus enggak bayar apa-apa. 我们接受耶稣是免费的， Ya kenapa? Karena Yesus sudah membayarnya bagi kita di atas kayu salib. 因为在十字架上，耶稣已经替我们付上了罪恶的刑罚。 Tapi dia katakan kalau kita mau ikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. 但是呢，我们要跟随耶稣，有代价要付。 Kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita setiap hari. 我们必须舍己，天天背起十字架。 Apalagi ketika kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan, kita harus bayar segala-galanya. 所以，特别是当我们愿意侍奉主的时候，可能我们就要准备付上一切的代价。 Hidup melayani Tuhan yang pertama berarti hidup yang berani membayar harga bagi Tuhan. 什么叫做为主而活呢？为主侍奉呢？第一就是愿意付上代价。 Yang kedua, 第二， memberi diri melayani Tuhan berarti hidup di dalam kasih karunia Allah. 愿意付上代价，把生命献给主，就是说我们愿意活在神的爱中。 Nah saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-33. 28节到33节给我们看见这个真理。 Nah saya tidak membacakan, kita bisa perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. 我们可以看我们的圣经。 Nah ketika malaikat Allah datang menjumpai Maria 当天使来访问玛利亚的时候， dan memberitahukan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah bagi Maria, 把神在玛利亚身上的计划告诉玛利亚， bahwa Maria akan mengandung Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi. 就是她要怀孕来生下至高子的儿子。 Dia adalah raja di atas segala raja yang pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. 这位他要生的就是至高子的儿子，称为圣子。 Dua kali malaikat Allah mengatakan kepada Maria bahwa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 2次，天使对他说：“蒙恩的女子。”
Di dalam ayat 28 ketika malaikat Allah itu memberikan salam kepada Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." 28节，天使对玛利亚说：“蒙大恩的女子。” Lalu dia ulangi lagi dalam ayat 30, "Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 在第30节，天使再一次说：“你在神的面前已经蒙恩了。” Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita, Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 圣经告诉我们说，玛利亚已经蒙神的大恩， Untuk mengandung Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, raja di atas segala raja, yang pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. 能够怀孕，怀这个上帝的圣子。 Maria mendapatkan kesempatan untuk melayani Allah. 这是玛利亚的一个机会，可以侍奉神， Bukan karena Maria lebih baik dari orang lain. 不是因为她比别人好， Bukan karena Maria lebih suci dari orang lain. 不是因为她比别人更圣洁。 Maria juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia juga adalah orang yang berdosa. 玛利亚像你我一样，她也是有罪的人， Bukan karena Maria lebih pantas dari orang lain. 不是说玛利亚比别人更配的， Bukan juga karena Maria lebih rohani dari orang lain. 也不是说她比别人更属灵， Tetapi Alkitab berkata karena dia beroleh kasih karunia dari Allah. 但是圣经说她已经蒙了大恩。 Nah, oleh sebab itu Maria mau mendedikasikan dirinya untuk melayani Allah. Karena dia tahu melayani Allah adalah kasih karunia dari Allah. 既然蒙了这么大的恩典，所以玛利亚把生命献上给主，这是恩典。 Saudara-saudara, kasih karunia atau anugerah bukan saja sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, tetapi itu diberikan kepada kita sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Itu namanya kasih karunia atau anugerah. 什么叫做恩典呢？就是我们不配的，但是我们竟然得到了。 Jadi bukan karena Maria layak, tetapi karena dia dilayakkan. 不是因为玛利亚配的，乃是因为上帝叫她能够配的， Itu yang namanya anugerah. 这是恩典。 Saudara-saudara, bukan saja bisa percaya kepada Yesus yang adalah anugerah, 我们不能相信神，这是一个恩典。 tapi kalau hari ini pun kita bisa melayani Tuhan, itu juga semata-mata adalah anugerah Allah bagi kita. 能够相信神是恩典，能够侍奉主也是恩典。 Bukan karena kita pantas untuk melayani Tuhan, 不是因为我们配得来侍奉， bukan karena kita memenuhi kualifikasi bisa melayani Tuhan, 不是因为我们有资格， bukan karena kita lebih baik dari orang lain, 不是因为我们比别人更好， bukan juga kita lebih rohani dari orang lain. 也不是因为我们比别人更属灵。 Tetapi kalau kita bisa melayani Tuhan, 今天，假如我们能够侍 itu 奉， semata-mata anugerah Allah bagi kita. 这完全是神的恩典。 Nah, oleh sebab itu, saya suka satu lagu, 为这个缘故，我很喜欢有一首诗歌， semua karena anugerahnya. 一切都是神的恩 Nah, 典。 saya percaya kita juga tahu lagu ini. 我相信你们都知道这首诗歌。 Nah, saya nyanyikan saja refnya untuk mengingatkan kita bahwa kita bisa melayani Tuhan. Itu juga adalah anugerah. 我唱这首诗歌的副歌来提醒大家。 Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Oke, sama-sama sekali lagi. Semuanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. 能够被神使用，这是恩典。 Kalau hari ini kita bisa melayani, 假如我们今天能够服侍上帝， itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 这完全是恩典。 Apa artinya hidup, memberi hidup atau memberi diri melayani Tuhan? 什么叫做献上自己来侍奉呢？ Yang ketiga, 第三， memberi diri melayani Tuhan berarti hidup di dalam ketaatan sepenuhnya 献 kepada 上 Tuhan. 自己侍奉神，表明我们
是过一个顺服的生活。 Nah, hal ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-38. 34到36节说明这一点。 Nah, saya bacakan saja bagi kita ayat 34 dan 38. 34到38。 Ayat 34 Alkitab berkata demikian, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? 34节，玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢 Lalu ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. ？”38节，玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。” Saudara, kalau kita baca dengan baik narasi ini, cerita ini, 假如我们好好的读这个叙述， sebenarnya Maria juga tidak mengerti sepenuhnya apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan terhadap dirinya. 其实玛利亚也不尽然全部明白神在她身上的旨意。 Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 34 dia berkata kepada malaikat Allah itu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, aku belum bersuami. 所以在第34节，他说：“怎么有这事呢？因为我还没有出嫁呀。” Ini satu pertanyaan yang logis. 这是一个很有逻辑性的一个问题。 Maria mempertanyakan itu, bagaimana ini bisa terjadi, saya bisa mengandung padahal saya belum bersuami. 我怎么能够怀孕呢？我没有出嫁呀。 Nah, kita melihat sebenarnya Maria belum mengerti sepenuhnya apa yang menjadi maksud rencana Tuhan terhadap dirinya. 所以呢，玛利亚到那个时候呢，也还没有完全明白神在她身上的旨意。 Nah, tetapi di dalam ketidakmengertiannya itu, di dalam ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti 虽然她 perkataan 没 itu. 有完全的明白，但是她顺服，她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身 Sekalipun 上。” Maria tidak mengerti, tetapi dia memilih untuk taat pada kehendak Allah. 纵然她不明白这个事情怎么能够成就，但是她选择顺服。 Jadi memberi diri atau memberi hidup untuk melayani Tuhan, 把生命献给主，侍奉他， itu berarti hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. 表示说完全顺服上帝。 Nah, saudara-saudara, sebenarnya Natal adalah tanda kutip pertunjukan atau parade ketaatan kepada Allah. 其实圣诞节是什么呢？是向神表达顺服。 Dimulai dari Yesus Kristus sendiri yang mau taat kepada kehendak Bapaknya. 从耶稣基督开始， Dia mau datang ke dalam dunia. 他愿意来到世界， Dia menjadi manusia yang terbatas. 成为有限的人的样子， Karena dia mau taat kepada kehendak Bapaknya. 因为他要顺服天父。 Bahkan kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, 腓立比4章第8节， Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam keadaannya sebagai manusia. 圣经说耶稣基督成为人的样子， Dia taat, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. 成为人的样子，顺服神，顺服到死。 Lalu Maria dan Yusuf, 然后我们再看玛利亚跟约瑟， mereka juga mau taat kepada kehendak Allah 他们也是愿意顺服神的旨 untuk 意， menjadi alatnya menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. 成为上帝手中的器皿，来彰显神的旨意。 Demikian juga gembala-gembala pada malam Natal pertama di padang Efrat. 我们也看见耶稣基督降生那一夜，那些野地里面的牧羊人， Mereka juga mau taat kepada perintah Allah untuk menjumpai Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan di Bethlehem. 他们也是顺服神，他们去宣扬、宣告耶稣的降生。 Lalu kisah ketaatan yang lain bisa kita lihat dari apa yang ditunjukkan oleh para Majus. 然后我们看见这些博士们也是顺服神，去寻找耶稣基督。 Orang-orang Majus mau taat kepada pimpinan Allah. 这些博士，东方的博士顺服神的带 Mereka 领， mau datang dari tempat yang jauh 他们从遥远的东方 untuk mencari dan menyembah Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. 从遥远的东方来到耶稣，来朝见婴孩耶稣。 Jadi kalau kita ingin memberi diri kita untuk melayani, 所以我们愿意把生命献上给主来侍奉。 mau tidak mau kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya taat kepada pimpinan Tuhan, pada kehendak Tuhan 要 di 侍 dalam 奉 hidup 主 kita.
要侍奉主，一定要顺服在神的旨意里面， Ini rahasia yang penting. 这是很重要的关键。 Ketika rencana Allah, ketika kehendak Allah berjumpa dengan ketaatan manusia, 当神的旨意跟人的顺服相会的时候， maka itu akan menghasilkan satu ledakan, satu dampak yang dahsyat, yang besar. 就产生一个大爆炸，很可畏的爆炸。 Oleh sebab itu di dalam ayat 37 Alkitab berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 在第37节，因为处理上帝的话，没有一句不带能力的。 Nah hari ini ketika kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, 当我们献上自己侍奉， entah itu di gereja, 无论在教会 entah itu di dalam keluarga kita, 或在家里， atau itu di tempat kita berdagang, kita bekerja, kita berusaha, di mana saja 或 kita 者是 memberi 在 diri 我， untuk 或者是 melayani. 在我们工作的地方，我们侍奉主。 Mungkin banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak bisa mengerti. 可能我们生命中有一些我们自己不了解的遭遇， Banyak hal yang terjadi di dalam keluarga kita. 有一些家庭里面发生的事， Banyak hal yang terjadi di dalam pekerjaan kita. 我们在工作中可能发生一些问题， Banyak hal yang terjadi di dalam gereja kita yang juga kita tidak bisa mengerti sepenuhnya mengapa ini bisa terjadi. 或者是在我们的教会，我们也不明白为什么有这样的事。 Tetapi seperti Maria yang mau belajar taat sekalipun dia belum bisa mengerti sepenuhnya apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi diri. 让我们效法玛利亚，纵然不完全明白，但是愿意顺服。 Kita juga punya hati seperti dia di hadapan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. 让我们有玛利亚的心，也说我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。 Memberi diri, memberi hidup untuk melayani Tuhan berarti kita harus taat sepenuhnya 献 kepada 上生 kehendak 命 Tuhan. 来侍奉，表示绝对的顺服。 Nah, memberi diri untuk melayani Tuhan. 献上自己来侍奉。 Nah, 3 kebenaran yang hari ini sama-sama kita pelajari dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-38. 今天的经文我们学了3点， Mengenai arti memberi diri melayani Tuhan bagi kita. 第一，什么叫做献上生命来侍奉呢？ Yang pertama, hidup memberi diri melayani Tuhan itu berarti harus berani bayar harga bagi Tuhan. 第一个意思就是要勇敢的愿意付上代价。 Yang kedua berarti hidup di dalam kasih karunia atau di dalam anugerah Tuhan. 第二，能够侍奉，表示说我们是蒙恩的人。 Dan yang ketiga, hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. 第三，意思就是说我们要绝对的顺服。 Akhirnya, selamat menyambut Natal. 让我们一同来庆祝圣诞， Berilah diri kita untuk melayani Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kita. 让我们把自己献给神，献给耶稣基督，因为他已经先比我们来献他自己为我们。 Momen tahu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. 天父，为着你的话，我们向你感恩。 Di dalam keterbatasan, kedua hamba-Mu untuk menyampaikan dan menerjemahkannya. 在我们有限的2位神的仆人， Demikian juga di dalam keterbatasan kami untuk menangkap, untuk mengerti, untuk memahami. 虽然我们很有限来明白你的旨意， Sekali lagi kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. 我们再次求圣灵帮助我们， Sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada 让 hari 我 ini. 们借着今天所学的经文，我们能够明白你在我们身上的旨意， Khususnya di dalam momen Natal pada tahun ini. 特别是在这个圣诞的期间， Ketika kami memandang kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. 当我们仰望耶稣我们救主的时候， Yang sudah memberi dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk melayani 就 kami. 是那已经为我们舍身流血的耶稣。 Biarlah kami sekali lagi boleh digerakkan oleh Tuhan untuk memberi diri kami melayani Tuhan. 让我们再次被神所感动，愿意献上自己来服侍。 Apakah itu di gereja Tuhan ditempati, 无论在礼拜堂、 dalam keluarga kami masing-masing, 在家庭、 dalam lingkungan pekerjaan usaha kami 在 masing-masing. 我们生活工作的范围里面， Sekali lagi kami bersyukur untuk firman.
再一次为着您的话，我们感恩。 Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap 我 syukur. 们祷告，奉耶稣基督的名字。 Sama-sama kita katakan. 阿门。 Amin.